Assalamualaikum anak-anak didik yang cikgu kasihi. Bertemu kita sekali lagi untuk subjek Teknologi Maklumat dan Komunikasi tahun 6. Kita masih lagi akan teruskan topik pengaturcaraan. Tetapi pada minggu ini kita akan belajar perkara 1.0 iaitu memahami pengaturcaraan dengan subtopik 1.2 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam aturcara komputer dan juga subtopik 1.3 membuat perkaitan antara langkah-langkah aktiviti harian dengan satu set arahan dalam kehidupan harian. Jom kita mulakan sesi PDPR kita pada minggu ini. Ayuh ikut cikgu. Setiap hari ada banyak aktiviti harian yang kita lakukan dan ia mempunyai langkah-langkah tertentu mengikut urutan untuk dilaksanakan. Contohnya seperti aktiviti memerus gigi yang memerlukan turutan tertentu untuk dilaksanakan. Dan setiap langkah perlu dipatuhi untuk mendapatkan hasil yang kita kehendaki. Cikgu ambil satu contoh mudah aktiviti harian yang biasa kamu lihat di rumah kamu sendiri yang dilaksanakan oleh ibu atau ayah kamu, iaitu aktiviti menggoreng ikan. Kita akan lihat bagaimana langkah untuk kita menggoreng ikan siakap. Mari kita lihat langkah-langkah yang terlibat. Pertama, kita mestilah membuang sisik ikan tersebut terlebih dahulu. Kita bersihkan semua sisik yang ada. Langkah kedua, kita perlu membelah bahagian perut ikan. Mengapa kita perlu belah ya? Kerana kita hendak mengeluarkan isi perut dan insang yang ada pada badan ikan tersebut. Setelah kita keluarkan segala isi perut dan insang, maka kita akan basuh ikan tersebut hingga bersih. Kita buang semua kekotoran yang ada dan juga darah-darah yang masih ada di badan ikan siakap tersebut. Dan setelah selesai, akhir sekali, ikan tersebut sedia untuk digoreng dengan pelbagai cara masakan. Sama ada kamu nak goreng kunyit ataupun kamu nak celup tepung, kamu bebas untuk mempelbagaikan cara masakan kerana kita sudah sedia untuk menggoreng ikan tersebut. Ini adalah langkah yang lengkap untuk menggoreng ikan siakap mengikut turutan. Tetapi sekarang cikgu nak cuba ubah langkah itu. Kita nak lihat sama ada langkah terbaru yang kita susun sesuai ataupun tidak. Okey, kita akan goreng ikan siakap. Dengan langkah yang pertama, kita tetap buang sisik ikan. Okey, sama seperti langkah yang sebelumnya, kita buang sisik ikan terlebih dahulu. Tetapi pada langkah kedua, kita keluarkan isi perut dan insang. Bagaimana nak keluarkan isi perut dan insang? Sekiranya kita tidak belah dahulu bahagian badan ikan tersebut. Di langkah ketiga baru kita belah bahagian perut ikan. Adakah arahan ini sesuai untuk dilaksanakan? Fikir-fikirkan. Setelah kita belah bahagian perut ikan, langkah keempat, kita sedia untuk menggoreng ikan tersebut dengan pelbagai cara masakan. Kita sudah bersedia untuk goreng kunyit ataupun goreng celup tepung, kita dah bersedia untuk menggoreng ikan tersebut. Lepas tu langkah yang terakhir, barulah kita basuh ikan hingga bersih. Jadi, kamu semua fikirkan, adakah susunan langkah menggoreng ikan siakap ini tepat dan sesuai untuk dilaksanakan? Tentulah tidak. Jadi, ini membuktikan bahawa aktiviti harian kita haruslah dilakukan mengikut urutan dengan sistematik supaya kita akan mendapat hasil yang diinginkan. Sebentar tadi kita dapat lihat contoh aktiviti harian menggoreng ikan. Sekarang kita lihat pula langkah-langkah aktiviti harian yang melibatkan penggunaan mesin ataupun peralatan digital. Kita akan lihat langkah-langkah yang dilaksanakan oleh Puan Suhaili, iaitu saya sendiri, untuk membeli minuman pada mesin minuman layan diri. Jom kita lihat apakah langkah yang terlibat. Langkah yang pertama, saya akan masukkan duit berdasarkan harga minuman. Saya dah tahu minuman apa yang saya inginkan. Saya akan masukkan jumlah duit yang sesuai dengan harga minuman yang saya kehendaki. Kemudian saya akan buat pilihan jenis minuman. Kali ini saya rasa teringin nak minum air coklat. Jadi saya akan tekan butang minuman pilihan saya, iaitu coklat. Setelah saya tekan butang minuman pilihan saya akan tunggu sehingga air selesai dituang.
Okey, apabila air itu sudah memenuhi cawan kertas yang ada, saya akan ambil minuman tersebut. Itulah langkah-langkah yang dilaksanakan. Dan langkah-langkah ini kita panggil sebagai langkah aktiviti harian untuk membeli minuman pada mesin minuman layan diri. Sebentar tadi saya terangkan apakah langkah-langkah yang saya lakukan untuk membeli minuman pada mesin minuman layan diri. Sekarang saya nak terangkan pula apakah langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri itu sendiri. Okey, tadi langkah yang saya lakukan. Sekarang saya nak terangkan apa langkah yang dilaksanakan oleh mesin tersebut. Langkah pertama, mesin tersebut akan menerima duit yang telah saya masukkan. Sebagai contoh, saya masukkan sejumlah RM1.50. Kemudian, mesin tersebut akan menyatakan jenis minuman yang boleh dibeli berdasarkan jumlah duit yang dimasukkan. Saya masukkan RM1.50, dia akan paparkan senarai minuman yang boleh saya beli dengan jumlah wang yang telah saya masukkan. Kemudian, langkah ketiga, mesin tersebut akan menerima arahan pilihan jenis minuman. Kan saya dah tekan tadi saya mahukan air coklat, jadi dia akan terima arahan. Okey, pelanggan tersebut mahukan air coklat. Setelah dia menerima arahan, dia akan melaksanakan langkah penyediaan minuman yang dipilih. Okey, dia dah set dah nak minum air coklat, maka dia akan keluarkan air coklat. Apabila mesin tersebut sudah bersedia untuk mengeluarkan air coklat, maka dia akan keluarkan minuman coklat seperti mana yang dikehendaki oleh pelanggan. Dia akan keluarkan air coklat itu dalam cawan yang disediakan. Setelah itu, selesailah tugas mesin tersebut mengeluarkan air coklat dan sekiranya ada baki, mesin tersebut akan mengeluarkan baki wang jika ada. Tetapi tadi saya telah masukkan sejumlah wang RM1.50 dan harga air coklat saya ialah RM1.50, maka tiada baki yang dikeluarkan oleh mesin tersebut. Tetapi sekiranya saya masukkan RM2 ke dalam mesin tersebut, maka mesin tersebut akan mengeluarkan baki sebanyak 50 sen. Kesemua langkah 1 hingga 6 ini kita panggil sebagai set arahan peralatan digital. Ini adalah set lengkap, set arahan lengkap yang dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri. Okey, cikgu nak tunjukkan satu video untuk kamu kaji. Kamu lihat video ini. Adakah langkah yang dilaksanakan oleh mesin minuman layan diri ini betul? Dia mengeluarkan air terlebih dahulu, kemudian barulah keluar cawan untuk menadah air. Okey, nampak keluar air terlebih dahulu. Kemudian barulah keluar cawan untuk menadah air yang dikeluarkan. Maknanya mesin minuman layan diri ini tidak berfungsi dengan betul. Berdasarkan contoh video yang telah kamu tonton sebentar tadi, maka kita dapat membuat kesimpulan bahawa set arahan atur cara komputer juga mempunyai arahan-arahan tertentu mengikut urutan. Setiap arahan mesti dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang dikehendaki. Barulah tak jadi seperti mesin tadi, keluar air dahulu baru keluar cawan. Oleh itu, terbuktilah bahawa satu set arahan yang lengkap dapat membantu kita melaksanakan aktiviti harian dengan teratur. Mesti semua ikut turutan supaya aktiviti kita dapat dilaksanakan dengan sistematik. Baiklah, sekarang kita lihat pula apakah langkah-langkah membasuh pakaian yang dilaksanakan oleh manusia dan juga mesin basuh. Bermaksud, dalam langkah-langkah membasuh pakaian ini ada melibatkan penggunaan tenaga kerja manusia dan tenaga kerja mesin, iaitu mesin basuh itu sendiri. Kita akan lihat gabungan penggunaan tenaga manusia dan juga tenaga peralatan digital. Okey, kita lihat pada kotak-kotak yang disediakan, ada lambang pensel kan? Lambang pensel itu adalah tempat kosong yang harus kamu isi jawapan dengan pilihan jawapan yang diberikan. Jom kita lihat satu persatu langkah untuk membasuh pakaian. Langkah pertama ialah mengumpulkan pakaian yang ingin dicuci. Macam ibu kamu arahkan kamu untuk masukkan baju kotor ke dalam bakul-bakul yang disediakan kan? Itulah bermaksud langkah mengumpulkan pakaian yang ingin dicuci. Langkah berikutnya ialah dengan memasukkan pakaian ke dalam mesin basuh. Langkah ini masih lagi menggunakan tenaga kerja manusia.
Sudah ada jawapan untuk kotak ketiga, iaitu kita masukkan serbuk pencuci ke dalam mesin basuh. Setelah masukkan serbuk pencuci, kita akan masukkan pelembut fabrik ke dalam mesin basuh. Masukkanlah Downy ke Softland ke dalam mesin basuh kita tersebut. Kemudian masih lagi menggunakan tenaga manusia, kita akan hidupkan mesin basuh. Tetapi pada langkah yang ke-6 sudah mulalah tugas mesin basuh itu sendiri, iaitu untuk menimbang berat pakaian. Jadi mesin basuh tersebut akan menimbang berapakah, dia akan membuat anggaran berapakah berat pakaian dimasukkan. Kerana melalui timbangan itu, mesin basuh tersebut akan menganggarkan tahap air yang diperlukan untuk membuat cucian. Jika timbangan itu berat, maka tahap air ataupun aras air yang dimasukkan akan lebih tinggi ataupun lebih banyak. Jika timbangan itu hanya ringan, maksudnya sedikit sahaja pakaian yang hendak dibasuh, maka aras air yang digunakan adalah rendah sahaja. Okey, apakah langkah berikutnya kita tunggu? Ya, itulah jawapan sudah terpapar. Seterusnya, mesin tersebut akan menganggarkan masa cucian yang diambil. Kalau kita punya berat muatan ataupun berat pakaian kita tinggi, maka masa cucian yang diambil akan menjadi lebih lama dan begitu juga sebaliknya. Kemudian, mesin basuh tersebut akan memasukkan air ke dalam mesin basuh. Ya, dah ada jawapan punya untuk langkah berikutnya. Setelah masukkan air, dia akan mula mencuci pakaian. Kemudian, mesin basuh tersebut akan membilas pakaian. Bilas pakaian berapa kali ikut jumlah timbangan berat yang dianggarkan tu. Kalau banyak baju kita, banyak kalilah dia akan bilas. Kemudian dia akan laksanakan arahan untuk mengeringkan pakaian ataupun spin. Dan langkah berikutnya dah ada jawapan juga. Setelah kering pakaian tersebut, maka mesin tersebut akan menamatkan basuhan. Jadi sampai situ saja tugas yang dilakukan oleh mesin basuh. Untuk langkah berikutnya adalah tugas yang harus dilakukan oleh manusia, iaitu mengeluarkan pakaian yang telah dicuci dan juga menyidai pakaian yang telah siap dicuci. Maka lengkaplah langkah-langkah membasuh pakaian yang menggunakan gabungan tenaga kerja manusia dan juga tenaga kerja peralatan digital, iaitu mesin basuh. Sekarang cikgu nak kamu uji minda kamu. Daripada senarai langkah membasuh pakaian ini, boleh tak kamu senaraikan langkah yang dilaksanakan oleh mesin basuh mengikut urutan yang betul? Cikgu tak mahu yang tenaga kerja manusia tu. Cikgu nak kamu pilih yang manakah arahan-arahan yang hanya dilaksanakan oleh mesin basuh tanpa melibatkan tenaga kerja manusia. Fikirkan, cuba fikirkan. Sekejap lagi cikgu akan tunjukkan jawapannya. Ya, inilah jawapannya. Timbang berat pakaian, menganggarkan tahap air yang diperlukan, menganggarkan masa cucian yang diambil, memasukkan air ke dalam mesin basuh, mencuci pakaian, membilas pakaian, mengering pakaian dan menamatkan basuhan adalah langkah-langkah yang dilaksanakan oleh mesin basuh untuk mencuci pakaian. Langkah dengan urutan yang betul lah. Inilah senarai langkah yang dilaksanakan oleh mesin basuh mengikut urutan yang betul. Jadi langkah yang dilaksanakan oleh mesin basuh ini kita panggil sebagai set arahan peralatan digital. Apakah peralatan digital yang dimasukkan? Tentulah mesin basuh. Inilah merupakan set arahan yang ada pada mesin basuh. Semestinya peralatan digital yang mempunyai set arahan lengkap dapat melaksanakan satu fungsi khusus dengan teratur. Mesin basuh kalau dia punya set arahan tu lengkap, maka dia dapat membasuh pakaian dengan sempurna. Ada tak anak-anak cikgu yang suka makan kuih apam? Hari ini cikgu nak kongsi resepi untuk kamu hasilkan kuih apam. Kita ada bahan-bahan yang diperlukan, iaitu 3 biji telur, 1,5 cawan gula, 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan air suam dan 1 camca besar serbuk penaik. Itu bahan-bahan yang diperlukan. Seterusnya ada ditulis juga cara memasak kuih apam. Campurkan telur dan gula. Kacau adunan tersebut sehingga kembang. Kemudian ayak tepung dan serbuk penaik ke dalam bekas yang berlainan.
Masukkan campuran tepung tersebut ke dalam adunan. Kemudian masukkan air. Gaul adunan sehingga sebati. Selepas itu, kukus adunan hinggalah masak. Setelah masak boleh makanlah. Resepi kuih apam ini kita panggil sebagai langkah aktiviti harian. Okey, ini merupakan langkah aktiviti harian untuk menghasilkan kuih apam. Cikgu nak kongsi yang berikutnya pula. Kita tengok perbezaan. Yang di sebelah kiri dan sebelah kanan. Di sebelah kanan pun sama. Dia ada tuliskan cara-cara untuk menghasilkan kuih apam, tetapi dia sediakan dalam bentuk set arahan untuk memasak kuih apam. Set arahan pertama, langkah yang pertama, masukkan 3 biji telur ke dalam bekas adunan. Yang kedua, masukkan 1,5 cawan gula ke dalam bekas adunan yang sama. Ketiga, kacau adunan sehingga kembang. Keempat, ayak 2 cawan tepung gandum ke dalam bekas yang berlainan. Kelima, ayak 1 camca besar serbuk penaik ke dalam bekas yang berisi tepung. Keenam, masukkan campuran tepung ke dalam bekas adunan. Ketujuh, masukkan air. Ke-8, gaul adunan hingga sebati. Dan ke-9, kukus adunan hingga masak. Set arahan disusun mengikut nombor. Kalau resepi tak ada nombor kan? Set arahan disusun mengikut nombor 1 hingga 9. Yang mana dalam nombor 1 hingga 9 itu disusun, dicampurkan bahan dan juga cara memasak dalam turutan arahan yang teratur. Jadi set arahan untuk memasak kuih apam ini kita panggil sebagai set arahan aktiviti harian. Jika dibandingkan antara keduanya, antara resepi kuih apam dan juga set arahan untuk memasak kuih apam, sudah tentulah set arahan lebih mudah untuk diikuti, lebih sistematik dan lebih teratur untuk dilaksanakan. Kesimpulannya, set arahan membantu kita melaksanakan tugasan dengan lebih teratur. Terima kasih kerana sudi menonton video cikgu dan mengikuti PDPR kita pada minggu ini. Jangan lupa jawab kuis melalui pautan yang dikongsikan dalam grup WhatsApp kelas masing-masing. Semoga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Bye-bye.